Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 4 April. Bekalan ayam dan telur di Malaysia, terutama di Sarawak, dijamin mencukupi untuk sepanjang Ramadan hingga ke perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, jaminan tersebut berdasarkan pemantauan pihak kementerian selain daripada libat urus dan maklum balas daripada pengeluar daging ayam serta telur di setiap negeri. Kita difahamkan untuk sepanjang bulan Ramadan, malah lebih lagi kepada bulan Gawai, memang mereka kata akan cukup bekalannya dan harga memang sudah kita kawal lah, jadi tak akan lebih daripada harga maksima, malah ada kita melihat kurang dari harga maksima yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan OP Pantau 2022 dan nombor aduan tambahan bersempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri di Kuching. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Alexander menggesa para peniaga untuk tidak menaikkan harga barangan sesuka hati dalam fasa peralihan ke endemik dan pelaksanaan kadar gaji minimum baharu yang akan bermula bulan depan. Dalam pada masa yang sama, beliau menasihati pengguna untuk berbelanja dengan lebih bijak dan lakukan perbandingan harga melalui aplikasi yang telah dibangunkan KPD NHEP, iaitu Price Catcher, bagi membuat pilihan yang terbaik. Rakyat di negeri ini diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan walaupun negara telah memasuki fasa peralihan ke endemik. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu masyarakat perlu kekal patuh SOP walaupun aktiviti dan acara keramaian dan kemasyarakatan telah diberi kelonggaran. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu kelonggaran yang diberikan perlu dimanfaatkan sebaiknya dalam menjalani kehidupan normal selepas mengharungi pelbagai sekatan termasuk Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau berkata demikian ketika mewakili Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johariddin Openg pada perasmian Bazar Ramadan Majlis Bandaraya Kuching Selatan 2022 di Stutong Kuching. Mengenai Bazar Ramadan tersebut, beliau memaklumkan ia sebagai platform untuk semua kaum untuk meningkatkan perpaduan sejajar dengan Bandaraya Kuching diiktiraf sebagai Bandaraya Kreatif Gastronomi oleh UNESCO dan Bandar Perpaduan. Terdahulu dalam ucapan, pengerusi pengelola Bazar Ramadan MBKS 2022, Kaunselor Abdul Badari Sahmat memberitahu sebanyak 68 buah gerai beroperasi tahun ini. Jelasnya, sebagai sumbangan dan membantu peniaga di bazar berkenaan, pihak MBKS tidak mengenakan sebarang bayaran kepada peniaga. Dalam perkembangan sama, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, meskipun dalam fasa endemik, penjarakan fizikal masih diutamakan di Bazar Ramadan yang disediakan pihak berkuasa tempatan bagi mengelak kesesakan. Ujar Datuk Dr. Abdul Rahman, perkara tersebut diberi penekanan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri untuk memastikan orang ramai dapat mengamalkan penjarakan fizikal selain wajib menggunakan pelitup separuh muka. Hampir separuh daripada bilangan yang kita adakan pada 2-3 tahun yang lalu. Ini untuk memastikan bahawa kita dapat mengelakkan kesesakan di bazar Ramadan kita. Apabila kita hanya dapat menyediakan hanya 60 hingga 70 tapak saja, ruang yang lebih luas untuk pengunjung berjalan, dan kita sedaya upaya untuk memastikan bahawa setiap orang daripada peniaga, penjaja hinggalah pengunjung kita semua ni dapat mengamalkan penjarakan fizikal sesama kita. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Bazar Ramadan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Maiden Bandar Baru Semariang di Kuching. Untuk makluman, DBKU mempunyai 2 tapak Bazar Ramadan, iaitu 56 petak di Pasar Satu Lama dan 69 petak di Maiden Semariang.
Sarawak menunjukkan penurunan kes positif COVID-19 iaitu sebanyak 351 dicatatkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 299,936 kes. Walau bagaimanapun, menurut kenyataan media jawatankuasa, Pengurusan Bencana Negeri JPBN semalam menyaksikan satu kes kematian di Kuching melibatkan seorang wanita berumur 65 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit komorbid. Daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi dengan 117 kes, diikuti Miri 50 kes dan Sibu 44 kes. Semalam juga menyaksikan hanya 30 daerah yang mencatatkan dari 1 sehingga 34 kes. Tiada penambahan kluster dilaporkan semalam selain 7 kluster masih aktif. Dalam pada itu, Polis Diraja Malaysia semalam melaporkan sebanyak 6 kompaun telah dikeluarkan di daerah Kuching atas pelbagai kesalahan pelanggaran prosedur operasi standard pencegahan COVID-19. Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia terus diseru memperkasakan kesatuan mereka dan bekerjasama dengan kerajaan untuk manfaat semua pihak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, dengan kesatuan Orang Ulu tidak kira latar belakang agama dan politik akan terus dikukuhkan untuk kesinambungan pembangunan di kawasan yang didiami masyarakat Orang Ulu. Datuk Gerawat memaklumkan bahawa Timbalan Premier Sarawak yang merupakan Menteri Infrastruktur dan Pelabuhan memberitahu 2 buah jambatan baru akan dibina oleh Jabatan Kerja Raya di Sungai Tutuh Baram dan Sungai Paung bagi menggantikan jambatan yang rosak dan musnah akibat banjir bulan Mei tahun lepas. Jambatan Sungai Tutuh dijangka siap akhir tahun ini, manakala jambatan Sungai Paung pula dalam proses reka bentuk. Beliau berkata mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas pada Majlis Makan Malam Konferen Dwi Tahunan Delegasi Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia di Miri. Pada majlis itu, Datuk Gerawat mengucapkan tahniah kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cuk Pai yang telah menang tanpa bertanding sebagai Presiden Forum buat kali kedua. Pemuafakatan dan kerjasama tanpa belah bagi dari setiap peringkat akar umbi membuktikan kejayaan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Ketua Cawangan PBB Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh berkata, Barisan Perwakilan Wanita dan Pemuda PBB Kuala Rajang telah banyak menyumbang dalam merealisasi program dan agenda pembangunan kerajaan khasnya di kawasan Kuala Rajang. Jelas Datuk Len Talif, melalui pemilihan baharu perwakilan yang diadakan adalah kesinambungan kepada perjuangan perwakilan wanita dan pemuda dalam pembangunan menyeluruh kawasan Kuala Rajang. Ujarnya dengan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh perwakilan wanita dan pemuda telah menyuburkan semangat kerjasama dalam kalangan warga Kuala Rajang sekaligus membuktikan pengalaman dan perjuangan tidak berakhir. Malah ia diteruskan dalam pelbagai bentuk demi kepentingan generasi yang akan datang. Beliau berucap pada mesyuarat 3 tahun sekali PBB Cawangan Kuala Rajang di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike yang turut dihadiri Naib Yang di-Pertua PBB Datuk Julai Hinarawi serta Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab. Datuk Len yang juga Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar berharap perwakilan baharu yang dilantik dapat meneruskan perjuangan serta memberi kerjasama dalam mendukung aspirasi serta memacu pembangunan berganda di Kuala Rajang. Tambahnya, apa yang penting ialah segala pandangan dan rintihan rakyat didengar dan diambil peduli meskipun mempunyai ruang untuk memahami satu persatu permasalahan dan pandangan untuk kebaikan bersama. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sentiasa bersedia memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Pengarah JBPM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman Alias Husaini berkata, ini termasuk setiap aktiviti melibatkan komuniti yang boleh memberi nilai tambah kepada nilai dasar tanggungjawab JBPM. Ujar Datuk Khairuddin menyantuni masyarakat merupakan antara dasar jabatannya ke arah memperkasa hubungan komuniti dan bomba melalui program kemasyarakatan. Beliau berkata demikian sempena program sentuhan kasih bomba Zon 6 dan media NSJA di premis Persatuan Orang Kurang Upaya Fizikal Miri, POKU FM di Miri. Dalam pada itu, beliau turut memuji kerjasama JBPM Zon Miri dan Persatuan Wartawan Utara Sarawak yang sentiasa menganjurkan program
menyantuni masyarakat terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang lalu. Pada majlis itu turut diadakan penyerahan sumbangan barangan keperluan serta alat pemadam api kepada Poku FM. Poku FM ditubuhkan pada 11 September 2016, kini mempunyai ahli seramai 30 orang. Buat julung kali satu, siri perlawanan persahabatan badminton berpasukan diadakan antara kaki tangan Radio Television Malaysia RTM Bintulu bertempat di Dewan Badminton Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Bintulu pada Sabtu lepas. Menurut penerbit program Rajesh Bucking, aktiviti tersebut dirancang khas sebagai salah satu pengisian untuk memeriahkan sambutan ulang tahun RTM ke-76. Rajesh berkata selain daripada usaha menerapkan corak gaya hidup sihat, penganjuran program itu juga diharap dapat merapatkan hubungan dalam kalangan kaki tangan. Perlawanan badminton tersebut juga mendapat penyertaan para peminat dan pendengar radio yang lebih dikenali sebagai Sahabat Bintulu FM. Okey, apa yang kita harapkan menerusi penganjuran program ini dapat menyatu padukan kaki tangan RTM. Kita juga ingin mengeratkan hubungan bersama dengan Sahabat Bintulu FM yang selama ini sentiasa menyokong dan juga mendengar stesen radio RTM Bintulu FM. Jadi kita juga ingin para kaki tangan RTM kita sentiasa sihat dan juga cergas. Itu yang kita harapkan. Selain menghargai sokongan peminat dan pendengar radio Bintulu FM, aktiviti itu juga menjadi platform dalam berkongsi maklumat terkini secara bersemuka dan terus kepada masyarakat. Okay, berasa sangat gembiralah kerana hari ini dapat berkumpul bersama kaki tangan RTM Bintulu dan juga Sahabat Bintulu FM yang selama ini sentiasa mendengar dan menyokong siaran Bintulu FM. Dan saya berharap agar acara sebegini dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Lebih 22 orang kaki tangan RTM dan Sahabat Bintulu FM mempamerkan pelbagai gaya dan aksi pada perlawanan tersebut. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 4 April. Keluarga Malaysia manfaatkan kelonggaran yang diberikan kerajaan dengan penuh tanggungjawab dalam usaha kita memerangi COVID-19. Jangan alpa terus patuhi SOP yang ditetapkan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.